Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid tahun 4. Pada minggu ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam unit 7, tenaga. Standard kandungan 7.1, sumber dan bentuk tenaga. Apakah yang anda akan pelajari hari ini? Yang pertama tentang maksud tenaga, yang kedua sumber-sumber tenaga dan yang ketiga bentuk-bentuk tenaga. Okey, jadi dah bersedia semua? Jom kita mula. Nampak pada gambar itu ada dua orang sedang bergerak, sedang berlari. Jadi dari manakah mereka mendapat tenaga untuk berlari ataupun bergerak? Manusia mendapat tenaga daripada makanan. Jadi kalau kita makan, barulah kita mempunyai tenaga untuk bergerak ataupun berlari. Jadi tenaga ialah keupayaan untuk melakukan sesuatu kerja. Ingat, manusia makan dan makanan itu memberi tenaga kepada manusia untuk bergerak atau melakukan kerja. Faham maksud tenaga? Seterusnya, kita akan beralih kepada sumber-sumber tenaga. Sumber tenaga yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber tenaga yang paling utama. Tenaga matahari boleh digunakan untuk menjanakan elektrik melalui panel suria. Panel suria yang kita letakkan di atas bumbung untuk menyerap tenaga matahari dan membolehkan rumah kita dinyalakan lampunya. Kalau kita tidak menggunakan elektrik. Seterusnya, kita ada sumber tenaga yang kedua, iaitu air. Air yang mengalir menggerakkan turbin di empangan untuk menjanakan elektrik. Ini berlaku di empangan hidroelektrik. Seterusnya, sumber tenaga yang ketiga adalah biojisim. Biojisim ialah bahan daripada tumbuh-tumbuhan atau tinja haiwan yang digunakan untuk menghasilkan bahan api dan menjanakan elektrik. Saya bagi contoh, kalau awak kumpulkan daun-daun kering daripada tumbuh-tumbuhan itu, awak akan boleh menyalakan api. Itu adalah contoh menghasilkan bahan api. Seterusnya, sumber tenaga yang keempat adalah angin. Gambar yang awak nampak itu adalah kincir angin. Angin yang bertiup menggerakkan kincir angin untuk menjanakan elektrik. Ada setengah negara yang mempunyai kadar angin yang kuat, maka dia menggunakan kincir angin untuk menjanakan elektrik. Seterusnya, yang kelima adalah ombak. Ombak menggerakkan turbin di dalam laut untuk menjanakan elektrik. Ini basically kita gunakan bila di laut. Dan kita dah belajar 5 sumber tenaga utama kita. Yang pertama tadi adalah matahari, air, biojisim, angin dan ombak. Dan kalau awak perasan, kelima-lima sumber tenaga ini adalah sumber tenaga semula jadi. Dan sumber tenaga ini dikategorikan sebagai sumber tenaga yang boleh dibaharui. Macam mana yang dikatakan sumber tenaga yang boleh dibaharui? Sumber tenaga yang boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Iaitu sentiasa ada dan tidak akan habis. Contohnya matahari, sentiasa ada. Air pun sentiasa ada. Biojisim pun sentiasa ada. Dan begitulah seterusnya. Ingat, ada 5 sumber tenaga yang boleh dibaharui. Matahari, air, biojisim, angin dan ombak. Seterusnya, kita belajar sumber tenaga yang keenam, iaitu nuklear. Bahan nuklear seperti uranium digunakan untuk menjanakan elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Ini bukan berada di rumah kita, sebab nuklear adalah bahan yang berbahaya. Seterusnya, sumber tenaga yang ketujuh adalah bahan api fosil. Bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu dibakar untuk menjanakan elektrik. Bahan api fosil yang pertama saya beri contoh petroleum. Awak isi minyak kereta ataupun minyak motor. Kemudian barulah motor ataupun kereta itu boleh bergerak. Kalau awak tak isi minyak, maka kereta ataupun motor itu tak boleh bergerak.
Seterusnya gas asli. Gas asli biasanya adalah gas yang awak gunakan di dapur. Tong gas yang besar tu yang digunakan untuk masak, itu adalah contoh gas asli. Dan arang batu adalah digunakan untuk menjanakan elektrik di rumah-rumah awak. Okey, jadi seterusnya ada dua sumber tenaga yang awak belajar. Nombor 6 dan nombor 7 ini, nuklear dan bahan api fosil ini adalah sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Ingat, tidak boleh dibaharui. Dia berbeza dengan yang tadi kerana sumber tenaga kedua-dua ini tidak boleh dijana semula, di mana ia akan habis. Contohnya awak isi minyak. Isi minyak untuk kereta awak RM30. Okey, maka awak jalan sampai ke Muar. Okey, dan akhirnya sampai di Muar, awak kena isi minyak semula. Kerana apa? Kerana minyak ataupun petroleum tadi sudah habis, tidak akan boleh dijana semula. Okey, jadi faham ya? Sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui ini. Okey, seterusnya awak belajar tentang bentuk-bentuk tenaga. Okey, bentuk tenaga yang pertama adalah tenaga suria. Tenaga suria ialah tenaga yang diperoleh daripada matahari. Okey, memang diperoleh daripada matahari, tak ada sumber lain. Okey, seterusnya tenaga haba. Tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Contohnya mak awak mendidihkan air di atas dapur gas. Jadi ceri itu ataupun api itu, dapur gas itu mempunyai tenaga haba kerana berlaku pemanasan di situ. Sama juga dengan periuk nasi. Kalau mak awak masak nasi, okey, periuk nasi itu ada tenaga haba kerana berlaku pemanasan. Seterusnya adalah tenaga cahaya. Tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Jadi semua objek yang bercahaya mempunyai tenaga cahaya. Lampu, lampu kereta. Okey, seterusnya kita ada tenaga bunyi. Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Sama seperti topik yang lepas yang awak dah belajar, bunyi dihasilkan oleh getaran. Jadi setiap benda ataupun alat yang berbunyi mempunyai tenaga bunyi. Seterusnya adalah tenaga elektrik. Tenaga elektrik ialah tenaga yang mengalir dalam litar elektrik yang lengkap bagi membolehkan lampu menyala, kipas berpusing, dan sebagainya. Seterusnya kita ada tenaga kimia. Tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biojisim atau bateri. Saya bagi contoh ya, kalau makanan, awak makan dan makanan itu tersimpan dalam badan awak. Dan makanan itu bertukar menjadi tenaga kimia. Apabila awak nak bergerak, makanan itu akan ditukarkan menjadi tenaga. Jadi awak boleh bergerak, awak boleh berlari. Okey. Contoh yang kedua, bateri. Contohnya awak masukkan bateri ke dalam lampu sulur. Okey, bila awak nyalakan lampu ataupun suis lampu sulur tu, barulah mentol menyala. Okey. Dan dari mana mentol menyala? Macam mana mentol boleh menyala? Kerana ada bateri di dalamnya. Kerana di dalam bateri tersimpan tenaga kimia. Okey, jadi itu maksudnya tenaga kimia, tenaga yang tersimpan dalam satu benda. Okey, seterusnya kita ada tenaga kinetik. Tenaga kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Semua objek yang bergerak mempunyai tenaga elektrik. Contohnya kipas yang sedang berpusing di rumah awak, awak sedang bergerak, awak sedang berlari, semua mempunyai tenaga kinetik. Ingat, setiap objek yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Seterusnya kita ada tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada suatu ketinggian, diregangkan atau dimampatkan. Saya beri contoh ya, kalau ada buah mangga tergantung di atas pokok mangga. Buah mangga yang tergantung tadi tu pada suatu ketinggian
mempunyai tenaga keupayaan. Ingat, bila dia tergantung pada suatu ketinggian, ada tenaga keupayaan. Contoh kipas siling awak pun tergantung, ada tenaga keupayaan. Okey. Contoh yang kedua, apabila awak ada getah, getah awak regangkan. Contohnya nak lastik cicak dalam rumah. Okey. Jadi getah yang diregangkan itu mempunyai tenaga keupayaan. Kalau awak tak regangkan dia, dia tak ada tenaga keupayaan. Okey, faham? Seterusnya, yang terakhir adalah tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Ini sangat bahaya. Okey, ini adalah bahan radioaktif yang awak tak boleh buat main-main. Okey, jadi apa yang anda telah pelajari hari ini? Yang pertama, maksud tenaga, keupayaan untuk melakukan suatu kerja. Yang kedua, ada 7 sumber tenaga. Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk tenaga. Ada 9 bentuk tenaga. Jadi saya harap anda boleh ingat dan ulang semula. Boleh juga gunakan buku teks sebagai rujukan. Okey, jadi itu saja pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.